السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita meneruskan kuliah kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji, yakni pada bahagian yang menguraikan pada bab undang-undang kekeluargaan, nikah, talak, nafkah, penjagaan anak-anak, penyusuan, menentukan keturunan dan juga anak buangan. Kita sambung pada mana? Bahagian-bahagian wali, betul? Kita sambung pada bahagian-bahagian wali. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sambung kepada bahagian-bahagian wali. Dan kalau kita ulang kaji sedikit apakah yang dimaksudkan wali. Wali itu adalah maksud daripada al-wilayah, yakni dari segi bahasa bermaksud kasih sayang dan pertolongan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Ini surah Al-Maidah ayat 66 yang bermaksud, dan sesiapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai wali, yakni penolongnya, maka dapatlah dia kemenangan. Kerana sesungguhnya golongan, yakni orang yang berpegang kepada agama Allah, itulah yang tetap menang. Maksud al-wilayah dari segi syarak ini, dari segi bahasan syaraknya, al-wilayah ataupun wali ialah melaksanakan kata-katanya terhadap orang lain dan mengawasi urusan mereka. Maksud orang lain ialah orang yang tidak mampu menguruskan dirinya dan orang gila serta perempuan balik yang berada di bawah jagaan wali ikhtiar, yang wali biasa, bukannya wali mujbir. Ini maksud daripada wali. Wali dari segi bahasa adalah kasih sayang dan pertolongan. Wali dari segi syaraknya adalah orang-orang yang dapat melaksanakan kata-katanya bagi pihak orang lain ataupun mengurusi, mengawasi pihak yang lain. Sebagaimana dalam wali nikah, di mana wali dapat melaksanakan kata-kata bagi pihak pengantin perempuan. Ini adalah merupakan fungsi wali di dalam nikah ataupun di dalam akad nikah, di mana wali adalah merupakan satu daripada rukun nikah. Yang mana kalau kita orang kaji juga, rukun nikah tu terbahagi pada beberapa bahagian. Di antaranya adalah bakal pengantin laki-laki dan bakal pengantin perempuan. Dan juga yang kedua adalah wali, yang ketiga saksi, dua saksi, yang keempatnya adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu secara bersirah bagi mereka yang mampu untuk bercakap. Ijab dan qabul itulah
apabila diikat dia panggil nikah. Akad nikah tu mana ikatan ijab dan qabul. Apabila berlakunya ikatan ijab dan qabul dan sah, di mana termaktublah, yakni bakal pengantin laki-laki dan perempuan itu dia akan jadi suami isteri, dan halallah bagi mereka untuk bersama-sama meneruskan hidup sebagai suami isteri, dan masing-masing ada hak penjagaan ataupun hak di dalam rumah tangga. Isteri berhak untuk mendapat nafkah, suami berhak untuk mendapat layanan daripada isteri. Ini adalah merupakan hak-hak yang diberi kepada Islam kepada yakni laki-laki dan perempuan ataupun isteri dan juga suami. Itu sedikit sebanyak bagaimana rukun nikah yang lepas. Dan kita balik kepada bahagian-bahagian wali. Bahagian wali ini adalah merupakan satu daripada perbahasan yang disebut sebagai rukun nikah. Bahagian wali, betul kan? Bahagian-bahagian wali. Jadi wali ini dia ada beberapa bahagian. Wali terbahagi kepada dua. Wali ini terbahagi kepada dua. Yang pertama wali mujbir. Yang kedua wali yang tidak mujbir, yakni wali ikhtiar, wali biasa. Ataupun dalam istilah lain wali wali ab'ad. Satu wali ab'ad dan juga wali ba'id. Wali ab'ad dan juga wali tiada ruku qarib, wali dekat dan juga wali ab'ad. Jadi dua jenis wali, dan sini dia menggunakan wali mujbir, wali aqrab. Wali aqrab tu wali yang dekat, dan satu lagi wali ab'ad ataupun wali yang jauh. Dan perbahasan ini lebih tertumpu kepada apakah yang dimaksudkan sebagai wali mujbir. Yang pertama wali mujbir. Wali mujbir hanya terhad kepada bapa dan datuk, yakni bapa kepada bapa sahaja. Wali mujbir, siapakah wali mujbir? Wali mujbir itu bapa dan datuk sahaja, tidak ke bawah. Wali mujbir, wali daripada pihak bapa ataupun datuk, yakni bapa kepada bapa. Wali mujbir berlaku hanya kepada perkahwinan anak dara sahaja, sama ada dia masih kecil atau sudah besar, berakal ataupun gila. Dan juga wali mujbir, hak wali mujbir ini berlaku kepada anak dara sahaja, makna tidak berlaku kepada anaknya yang janda, mana tidak berlaku kepada janda. Hanya berlaku kekuasaan wali mujbir itu berlaku kepada anak dara sahaja, tidak berlaku kepada janda. Oleh itu seseorang bapa atau datuk dibenarkan mengahwinkan anak perempuannya walaupun tanpa kebenaran dan keredaannya, kerana bapa lebih mengetahui kebaikan untuk anaknya. Oleh kerana kasih sayang yang mendalam seorang bapa terhadap anaknya, ia hanya akan memilih suami yang baik sahaja untuk anak perempuannya. Apakah yang dimaksud wali mujbir? Wali mujbir ni wali yang ada kuasa untuk mengahwinkan anak dara tanpa kebenaran ataupun keredaannya, di atas kapasitinya sebagai bapa yang mengetahui kebaikan anaknya, yakni bapa yang sentiasa menginginkan kebaikan anaknya dunia dan akhirat. Sebab apa? Sebab kasih sayang. Kasih sayang seorang ayah ataupun kasih sayang seorang bapa yang mendalam itu, dia ingin anaknya dapat kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini adalah merupakan hak yang diberi kepada bapa ataupun atuk dengan sebab kasih sayang, dengan sebab dia mengharapkan anak itu mendapat suami yang baik dari segi dunia dan akhirat. Dan kerana itulah yang diberi kekuasaan kepada dia untuk menikahkan anaknya walaupun tanpa kebenaran dan keredaannya. Yang mana dalilnya macam mana? Dalilnya di mana berhujah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayyimu ahaqqun bi nafsiha min waliha.
Yang bermaksud janda lebih berhak ke atas dirinya daripada walinya. Yang ini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al-ayyamu ahaqqun bi nafsiha min waliha. Janda lebih berhak ke atas dirinya daripada walinya. Nabi sebut janda. Dan ada satu lagi, yakni anak dara. Bermakna anak dara berhak ke atas walinya untuk menikahkannya. Yang tidak berhak wali ni atas janda. Kalau kita lihat kepada maksud di sebaliknya, mafhum mukhalafah dia panggil. Dan ini ada satu kaedah dia panggil mafhum mukhalafah, faham sebaliknya, yakni anak dara yakni terhak ke atas walinya untuk menikahkannya. Yang tidak berhak ke atas anak ni adalah anak yang janda. Berdasarkan kepada hadis ini kita ulang baca, al-ayyimu ahaqqun bi nafsiha min waliha. Janda lebih berhak ke atas dirinya sendiri, mana dirinya binafsiha, ke atas dirinya sendiri daripada walinya. Makna wali tidak boleh menikahkan seorang janda di bawah kekuasaannya tanpa kerelaan, tanpa persetujuan daripada janda. Dan kalau kita faham mafhum mukhalafah, faham sebaliknya, bermakna anak dara berhak ke atas walinya untuk menikahkannya tanpa mengharapkan akan persetujuan daripada anak dara itu. Sebab apa? Yang disebut Nabi di sini adalah janda. Bermakna anak dara tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Di sinilah yang dipahami oleh ulama, anak dara itu di bawah kekuasaan wali mujbir. Ini timbul istilah wali mujbir di dalam mazhab Syafi'i kita ni. Ada orang yang saya ada tengok satu YouTube lah, kadang benda macam tu tidak patut untuk diperbahaskan. Ada satu forum nikah ni lah, dia kata adik-adik lebih kurang masuk lah. Dalam mazhab Syafi'i ni dia ada wali mujbir. Wali mujbir yang ini kuasa untuk menikahkan adik-adik tanpa kerelaan adik-adik. Adik setuju tak? Yang dengar tu tak setujulah, adik-adik anak dara. Jadi dia kata apa? Kalau macam tu kena keluar mazhab Syafi'i. Jadi perkataan tu tidak sepatut berlaku kepada orang yang ada ilmu. Sepatut dia menjelaskan bagaimana kaedah dalam mazhab Syafi'i ini. Dia ada dalil. Dalilnya bagaimana? Ayyimu haqqun bi nafsiha min waliha. Maksudnya janda lebih berhak ke atas dirinya daripada walinya. Mana janda bermaksud hadis ini kalau faham sebaliknya, anak dara itu berhak ke atas wali untuk menikahkannya dengan sebab apa? Dengan sebab wali mengharapkan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat kepada anak dara yang mereka ni mungkin memang tak pernah merasai berkeluarga, tidak pernah hidup dengan orang lain, hanya pernah hidup dengan ayahnya yang menyayanginya, yang menjaganya, yang memerhatikan setiap masa. Dan ayah itulah yang sesungguhnya berhak untuk mencari pasangan hidup yang boleh menjaga anaknya itu seperti yang dia jaga anaknya. Jadi maknanya sepatutnya kita di dalam memahamkan orang tentang kaedah-kaedah ini, kita jangan membawa keraguan kita kepada setengah pandangan ulama. Apabila masyarakat ini sudah meragukan akan pandangan ulama, dia akan ragu kepada Islam. Ulama ni kan al-ulama warasatul anbiya, ulama ni waris Nabi. Dan apabila ulama itu diragukan ataupun timbul keraguan, yang tidak kepercayaan orang awam kepada ulama, siapa lagi orang awam akan percaya? Kalau ulama itu sudah diragui pendapatnya, bermakna ustaz lagilah tidak dipercayai. Sebab ustaz-ustaz ni bawa ulama. Ustaz ambil ilmu daripada ulama. Ulama lah yang memahami dalil-dalil untuk keluarkan hukum. Jadi itulah perkara yang banyak berlaku dalam dunia sekarang, yakni menimbulkan keraguan. Sepatutnya apabila kita nak memperbincangkan satu-satu pendapat, yang pendapat itu mungkin berlainan daripada mazhab yang lain, kita kena terangkan sumbernya bagaimana, cara keluarkan dalilnya bagaimana, cara memahami sumbernya macam mana.
barulah masyarakat akan terima tanpa prejudis kepada mana-mana ulama. Itu bendanya. Sehingga dengan sebab perkataan-perkataan itu, setengah daripada orang yang tidak memahami agama menganggap ulama-ulama mazhab ni tak ada ilmu. Ulama-ulama mazhab ni tak tahu hukum. Ulama-ulama mazhab ni yakni tidak pandai, berlaku silap ataupun berlaku kecuaian. Kalau ulama-ulama mazhab ini yakni cuai, siapa lagi yang tidak cuai? Sebab ulama-ulama ni adalah yakni ulama. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, hanya saja yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-Nya adalah ulama. Kalau ulama tu sudah tak takut kepada Allah dalam mengeluarkan fatwa, siapa yang lebih takut daripada ulama? Seorang yang digelar sebagai ulama sudah tentulah dia takut nak mengeluarkan satu-satu fatwa. Dan kalau kita bawa keraguan ataupun membenihkan keraguan kepada masyarakat, di mana lagi benteng kepada agama ini? Semua orang akan jadi ragu, orang akan berpendapat sendiri, sedangkan mereka tu bukan ahli. Itu bendanya. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab apabila kita bercakap tentang pendapat ulama-ulama ni sebaris sahaja, tapi kita tidak mendalami akan hujah dalil yang diambil, orang akan menganggap pendapat ulama itu tidak betul, pendapat ulama itu silap, dan mereka memandang rendah kepada ulama. Di mana ulama-ulama dalam mazhab ni, di antaranya mereka adalah mujtahid mutlak, yakni martabat yang tinggi di dalam mengeluarkan hukum. Sebab mereka tu sendiri diiktiraf. Dunia Islam mengiktiraf mereka, bukan kita saja, dunia Islam seluruhnya. Ulama-ulama kemudian mengiktiraf tentang keilmuan mereka. Jadi kita lihat di sini bagaimana pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i ini, di mana timbulnya perkataan atau timbulnya golongan dipanggil sebagai wali mujbir. Wali mujbir ini diambil daripada memahami hadis ini. Al-ayyimu ahaqqun bi nafsiha min waliyiha. Yakni janda lebih berhak ke atas dirinya daripada walinya. Mana faham sebaliknya, kalau anak dara, wali itu berkuasalah ke atas anak dara untuk menikahkan mereka di atas perkara sebab ingin mereka bahagia, mendapat suami yang betul, yang bertanggungjawab. Sebab anak dara ni, di mana mereka tidak pernah hidup dengan orang lain, tidak pernah merasai berumah tangga, dia hidup dengan ayah maknya sahaja. Janda ni sudah tentu mereka pernah berkeluarga, bersuami, dan mereka ni berpengalaman hidup. Mereka dapat memilih suami yang kemudiannya lebih baik daripada suami yang sebelum, sebab ada pengalaman. Inilah yang dipahami oleh ulama-ulama kenapa ada munculnya wali mujbir. Melalui hadis ini kita dapat memahami bahawa wali lebih berhak ke atas anak perempuan yang masih dara daripada hak anak perempuan itu terhadap dirinya sendiri. Walau bagaimanapun terdapat 3 syarat wali mujbir. Walaupun sebegitu, ulama-ulama memperketatkan, tighten tentang bagaimana hak sebagai wali mujbir. Ini bukan sembrono, bukan setakat kekuasaan sebagai ayah sahaja, tapi meletakkan syarat sebagai wali mujbir ini, bagaimana mereka nak menikahkan anak-anaknya. Yang pertama, tidak ada permusuhan ketara di antara wali dengan perempuan tersebut. Yang mana ayah yang nak menikahkan menggunakan kuasa wali mujbir, dia ni bukan musuh kepada anaknya. Yang ni bukan orang yang nak mendendami anaknya untuk mengkhianati ataupun menzalimi anaknya dengan pernikahan, itu bukan. Yang kedua, perkahwinan itu istilah sekufu. Nah, ini perkahwinan yang nak berlaku, nak dilakukan itu, pasangan hidup anaknya itu orang setara dengannya, bukan orang yang ke bawah daripada kedudukan, sama ada kebangsawanannya atau pada segi ekonominya, mesti sekufu. Bukan orang yang di bawah daripada kedudukan anaknya. Yang ketiga, bakal suami mempunyai mampu menyegerakan bayaran mas kahwin. Dan juga yang ketiganya,
bakal suami mesti mampu untuk menyegerakan bayaran mas kahwin, mahar. Itu syarat yang ditetapkan oleh ulama bagaimana wali mujbir itu boleh menggunakan hak dia sebagai wali mujbir. Dan tajuk yang seterusnya, meminta izin anak dara adalah digalakkan. Walaupun sebegitu, meminta izin kepada anak dara itu yang lebih utama. Bukan menggunakan kuasa sebagai wali sahaja, tetapi mengambil kira persetujuan, mengambil kira keizinan, mengambil kira kesepakatan dengan anak dara itu yang lebih digalakkan oleh agama. Ini pegangan dalam mazhab Syafi'i. Kita ni mengaji kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Maknanya keterangan-keterangan ini berdasarkan pandangan ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i. Bapa dan datuk boleh memaksa anak perempuannya berkahwin, tetapi tindakan tidak mendapatkan pendapatnya bukanlah suatu tindakan yang afdal, yang lebih baik. Yang lebih baik dan sunnah, yang lebih baik dan sunnah ialah wali meminta izin untuk mengahwinkannya, menghormati serta menyenangkan hati. Yang mana tindakan bapa dan datuk, yakni wali mujbir, mengahwinkan anaknya tanpa bermesyuarat, tanpa mengambil kira pandangan dan persetujuan daripada anak dara, itu bukan perbuatan yang afdal. Yang lebih afdalnya mengambil kira pandangan anak yang nak menikah itu. Tanya dia macam mana, setuju tak dengan pandangan ayah, dengan calon yang ayah cari ni, setuju ke tidak. Mana ambil kira pandangan anak yang nak bernikah itu. Yang mana perbuatan ini lebih baik dan sunat. Sunat ni maknanya sunat, pahala sunat lah. Sunat tu di bawah daripada yang wajib. Dia ada satu lagi sunnah juga, sunnah yang dinisbahkan kepada hadis. Sunnah hadis itu adalah perjalanan ataupun tata cara yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di dalam perkataan hadis maknanya sunnah dalam perkataan muhaddisin ataupun ulama hadis. Sunnah yang bermaksud hadis. Sunnah tu ada 3, sunnah perkataan, sunnah perbuatan dan sunnah diam ataupun takririyah. Qauliyah, fi'liyah dan juga takririyah itu panggil sunnah. Tapi sunat yang dipahami ataupun diguna pakai dalam ilmu fiqh, sunat yang berpahala, yakni satu perbuatan yang seorang tu buat dia dapat pahala, itu sunat. Ada 2 istilah di situ. Di mana kita ulang, yang ni ayah ataupun atuk yang dipanggil sebagai wali mujbir, yang lebih baik bagi ayah dan datuk itu mengambil kesepakatan, mengambil persetujuan, mengambil pandangan anak dara ataupun cucu yang nak nikahkan itu lebih baik dan sunat. Dia dapat pahala kalau ayah dan datuk buat macam tu sebagai wali mujbir. Ialah wali meminta izin untuk mengahwinkannya, menghormati serta menyenangkan hatinya. Tanya pendapat bagi anak itu senang hati. Kalau dia tak setuju, bagi pandangan dia, minta pandangannya. Yang macam mana dia nak, macam ni minta. Jadi dengan adanya persepakatan itu, di mana perkahwinan itu diharapkan lebih bahagia untuk anak itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul al-bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an taskut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab nikah. Bab minta izin janda secara lisan dan dara secara berdiam untuk dinikahkan. Hadis nombor 1419 dan Imam Tirmizi dalam kitab nikah. Bab hadis tentang meminta izin janda dan dara, hadis nombor 2107. Itu dia punya catatannya lah. Yang hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi. Ia bermaksud janda tidak boleh dikahwinkan melainkan setelah diminta keputusannya.
Jadi janda tidak boleh dikahwinkan melainkan setelah diminta keputusannya. Anak dara pula tidak boleh dikahwinkan melainkan setelah diminta izin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana keizinnya? Baginda menjawab dengan dia diam. Jadi ini adalah merupakan apa yang disebut oleh Rasulullah meminta izin kepada anak dara itu lebih utama. Dan tanda izinnya antaskut, apabila anak dara itu dia maknanya dia setuju. Sebab kalau dia anak dara ni kebiasaannya lah, anak dara yang dia tahu malu ni, dia nak kata setuju tu dia susah, melainkan dia senyum atau diam dan senyum, maknanya dia setuju. Itu biasa macam tu. Dan juga dalam hadis yang lain pula, al-ayyimu haqqun bi nafsiha min waliyha wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa iznuha qumatuha. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab nikah, bab meminta izin janda secara lisan dan dara secara berdiam untuk dikahwinkan, hadis nombor 1421, dan Imam Tirmizi dalam kitab nikah, ini bab hadis tentang meminta izin janda dan dara nombor 1108. Ini hadis yang kita baca yang tadi itulah, yang al-ayyimu haqqun bi nafsiha min waliyha. Hadis ini, hadis ini dia ambil separuh daripadanya, di mana ada nota kaki yang sebelum takhrij akan disebutkan selepas ini. Ini takhrijnya kharaja, yakni dia punya akan dikeluarkan dia punya keterangan tentang hadis itu kemudian. Inilah keterangannya. Kedua hadis di atas menerangkan wali disunatkan meminta kebenaran anak gadis yang masih dara untuk mengahwinkannya, di mana ulama-ulama memahami akan keizinan itu, keizinan di atas kedudukan pahala sunat. Nah, ini keizinan itu bukan keizinan yang wajib, keizinan yang mendapat pahala sunat. Maksudnya bukan wajib mendapat keizinan daripada anak dara, tapi itu lebih afdal. Kalau minta izin lebih afdal. Bukan wajib mendapat keizinan daripada anak dara itu. Di dalam ilmu hadis, seni hadis ni, ulama-ulama lah yang memainkan peranan kepada kita memahami setiap hadis. Kadang-kadang hadis itu menunjukkan satu suruhan, dan suruhan itu mungkin jadi wajib ataupun sunat. Kita bukan ahlinya, lihat pandangan ulama. Kadang suruhan itu ulama kata bukan wajib, suruhan itu adalah suruhan yang sunat, bukan sesuatu yang wajib. Inilah adalah merupakan seni kaedah mempelajari ilmu hadis. Bukan hanya memandai dengan memahami bahasa Arab sahaja, tetapi memahami akan kaedah hadis itu sendiri. Ada fiqh hadis, barulah kita boleh faham. Kalau kita faham dengan cara kita faham, kita akan berlawanan dengan cara ulama faham. Kadang suruhan itu bukan suruhan yang wajib, suruhan yang sunat. Kita faham dia adalah suruhan yang wajib, jadi bercanggah. Jadi ulama-ulama terlebih faqih berbanding dengan kita, sebab hadis ni ada fiqh hadis. Yang kedua, wali yang tidak mujbir, wali ikhtiar, wali biasa. Ini wali yang kedua, golongan wali yang kedua pula. Yang tadi wali mujbir, yang sekarang ni yang kedua ni wali yang tidak mujbir, wali ikhtiar, wali biasa. Wali yang tidak mujbir ialah wali selain daripada bapa dan datuk yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ini wali yang tidak mujbir, wali yang kita sebutkan. Yang ni kita dah tengok berapa ada semua sekali. Wali itu ada 10 kan. Ada 10. Kalau kita tolak wali 1, wali 2, tinggal ada lagi 8. Yang 8 inilah dimasukkan wali yang tidak mujbir. Wali mujbir, bapa dan datuk, wali mujbir. Yang lain tu semua sekali jumlah ada 10, tolak 2 jadi 8 lah. Yang wali tidak mujbir ada 8, ataupun wali ab'ad, dia panggil wali yang jauh. Wali yang tidak mujbir ialah wali selain daripada bapa dan datuk yang telah kita sebutkan sebelum ini. Pada mana? Pada muka surat 738 yang lepas tu. Tuan boleh refer yang muka surat itu. Kan muka surat 738 refer yang tu. Wali itu semua jumlahnya ada 10. Dan dalam 10 itu 2 yang atas tu adalah wali mujbir, wali akrab. Yang bawahnya wali bukan mujbir ataupun wali ab'ad.
Wali tidak majbir berlaku ketika mengahwinkan perempuan yang sudah janda. Tidak sah bagi mana-mana wali walaupun bapa untuk mengahwinkan perempuan janda melainkan dengan kebenaran dan keredaannya. Hukum ini berpandukan kepada hadis sebelum ini. La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar. Janda tidak boleh dikahwinkan melainkan setelah mendapat keputusannya. Janda ialah perempuan yang hilang darahnya dengan sebab persetubuhan yang halal atau haram, bukan disebabkan sakit atau terjatuh dan sebagainya. Apa maksud janda? Janda ni orang yang hilang darahnya dengan sebab persetubuhan, itu panggil janda. Kalau suatu orang bernikah dengan konsep ini, kalau orang tu bernikah dia tak sempat merasai persetubuhan, dia bukan janda. Contohnya bernikah mati suami dia, di mana dia tidak dipanggil janda sebab belum hilang darah dengan atas konsep inilah. Dia bernikah dengan orang tua, anak dara umur 18, menikah dengan orang tua 90. Masa nikah tu suaminya terperanjat, muda sangat, terperanjat umur 90, nak nikah dengan 18. Sakit jantung mati sebab terperanjat, tak sangka. Dan sebab contoh lah, mungkin berlaku, mungkin tak berlaku, tapi contoh. Sebab apa nak ambil kira contohnya, dia tak sempat untuk mensetubuhi isterinya. Angkat nikah mati terus, maknanya tak sempat lah nak setubuhi isteri. Itu maksudnya isterinya itu tidak dipanggil sebagai janda sebab tidak merasai persetubuhan daripada suaminya. Janda-janda ni orang yang hilang darahnya dengan sebab persetubuhan, sama ada persetubuhan halal ataupun haram. Di mana janda tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuan, itu jelas. Siapa-siapa yang menikahkannya mesti mendapat persetujuan daripada janda. Di mana janda ni hikmah minta persetujuannya, ada dia punya hikmahnya. Hikmah mendapat persetujuan janda. Apa hikmahnya? Apa kebaikannya mendapat persetujuan daripada janda? Yang hikmah wali dalam mendapatkan persetujuan janda terlebih dahulu dan tidak mengahwinkan tanpa kebenarannya ialah dia mengetahui maksud perkahwinan. Wali tidak boleh memaksanya kerana pengalamannya dalam perkahwinan menyebabkan dia tidak malu untuk berterus terang. Ini berbeza dengan anak dara kerana dia malu untuk berterus terang. Ini janda ni sudah tentulah kita faham seorang yang pernah berkeluarga, pernah ada suami dan setengah daripadanya mungkin dah ada anak. Jadi bermakna dia pernah pengalaman berkeluarga tendang terajang dalam keluarga tu, dia tahu. Dia boleh mengenali siapa yang layak untuk dia pilih sebagai suami, yang macam mana yang boleh hidup bersamanya. Berbeza dengan anak dara, dia tak tahu. Memang tak pernah duduk dengan orang lain, melainkan dia hidup dengan ayah dan ibunya sahaja. Jadi janda tu lebih berhak untuk dia ambil persepakatan, persetujuan daripadanya berbanding dengan anak dara. Dan anak dara ni kadang-kadang dia malu nak berterus terang. Janda ni tak malu berterus terang. Mengahwinkan janda yang masih kecil pula. Mengahwinkan janda yang masih kecil. Bapa atau mana-mana wali tidak diharuskan mengahwinkan perempuan janda yang belum balik sehinggalah dia balik. Ini kerana keizinan budak kecil tidak diambil kira. Wali tidak boleh mengahwinkannya sehingga dia balik kerana keizinannya yang diambil kira ialah keizinan selepas balik. Boleh tak menikahkan kanak-kanak yang belum balik? Boleh, sah lah dari segi hukum syarak yang sah. Dan kalaulah satu kanak-kanak yang belum balik bernikah lepas tu dia bercerai, jadi bagaimana nak menikahkannya, yakni selepas daripada balik? Dan dia punya kesepakatan ataupun persetujuannya selepas balik. Sebab keizinan seseorang itu mesti selepas balik. Sama ada keizinan daripada menggunakan harta, keizinan dari segi pernikahan tu selepas balik. Apabila satu orang sudah jadi janda, keizinan dia mesti diambil kira. Dan keizinan tu berlaku selepas balik. Habis.
Itu jaranglah berlaku mungkin dalam masyarakat kita ni, tak ada orang yang mengahwinkan anaknya sebelum balik. Dan undang-undang kita pun memang tak dibenarkan kan, tak dibenarkan menikahkan sebelum balik. Kalau nak dinikahkan sangat pun mungkin terpaksa minta perakuan daripada mahkamah dan sebagainya lah. Banyak dia punya proses. Sebab undang-undang civil ni tidak membenarkan anak yang berapa umur 18 ke 17, 18 ke atas baru boleh menikah, 17 ke atas kan undang-undang civil. Bawah daripada itu mesti minta surat kebenaran daripada mahkamah baru boleh. Lagilah kalau kanak-kanak belum balik, mana balik di sini 9 tahun ke atas baru dia balik. Bagi kanak-kanak perempuan yang subur, yang 9 tahun ke atas tu baliklah. Bawah 9 tahun tu tidak balik. Jadi kalau bawah pada 9 tahun tu tidak berlaku di dalam masyarakat kita nak berkahwin. Mungkin zaman-zaman dahulu mungkin lah. Sekarang ni payah nak kahwin, naik ke mahkamah kalau kahwinkan anak bawah 9 tahun tu. Jadi masalah kan. Yang kesemua tu ada dalam hukum. Walaupun sebegitu, kesemua tu ada di dalam hukum dan dibincangkan oleh para ulama. Sebab menikahkan kanak-kanak ataupun mereka yang bawah daripada had balignya sah dalam hukum syarak. Walaupun sebegitu dalam undang-undang sekarang ini tidak dibenarkan. Kita lihat kepada tajuk yang lain, pada tajuk baru, wali enggan mengahwinkan anak perempuannya. Timbul persoalan di sini, bagaimana jika wali enggan mengahwinkan anak perempuannya. Ini banyak berlaku dah ataupun ada berlaku dalam masyarakat. Wali tak nak menikahkan anaknya, anak perempuannya. Jika seorang perempuan yang sudah balik dan berakal meminta untuk berkahwin dengan lelaki yang setara, yang sepupu dengannya, wali mestilah mengahwinkannya. Jadi kalau anak tu nak berkahwin dengan satu orang yang dikira setara dari segi kebangsawannya, dari segi kedudukan ekonominya, dari segi kedudukan sosial dia, mana dari segi kehidupan dia lah, mana setara dengan dia, yang ni wali sebenarnya tidak boleh menghalang, mesti menikahkannya. Dari segi agama pun bagus, dari segi ekonomi pun ada, tidak ada cacat pada orang tu. Jadi sebenarnya wali tidak boleh melarang anaknya daripada menikah, melainkan ada alasan-alasan yang lain. Contohnya alasannya anaknya masih belajar, itu alasannya kuat. Sebab apabila bernikah sudah tentulah akan tercicir dari segi pengajiannya. Dan suami yang bernikah itu akan bertanggungjawab untuk memberi nafkah dan juga perbelanjaan pengajian anaknya. Jadi kesemua itu boleh diberi alasan oleh wali untuk tidak menikahkan anaknya. Kan ada juga orang yang datang meminang kan, ataupun merisik. Kan ada orang kadang tu dengan cerita ada orang datang merisik anaknya, dan orang merisik itu balik dengan hampa lah. Sebab wali kata anak saya masih belajar lagi, belum habis lagi. Jadi kalau dah habis besok insya-Allah nak nikahkan juga, tapi belum sekarang. Kalau bernikah nanti kan dia tercicir pelajarannya, lepas tu suaminya macam mana beri nafkah. Satu nafkah makan minum, satu lagi nafkah untuk dia belajar. Jadi macam mana? Jadi kesemua itu alasan yang boleh diterima untuk menghalang anaknya daripada bernikah. Kan ada macam tu kan. Dan sudah tentulah anak yang tengah belajar ni dia tak nak bernikah. Dan perkataan dia tu akan dikatakan oleh wali untuk tidak menikah. Tu mana tu kerja wali lah. Jika wali enggan, sekalipun wali ialah bapanya, maka dia hendaklah dikahwinkan oleh wali sultan. Ini kerana hak mengahwinkan beliau dengan lelaki yang sepupu adalah hak yang mesti ditunaikan oleh walinya. Jika wali enggan menunaikannya, pemerintah yakni wali sultan akan menunaikannya. Hukum ini berdalilkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sultan waliyyu man la waliya lahu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab kahwin, bab tentang wali, hadis nombor 2083, dan Imam Tirmizi dalam bab hadis tentang tidak sah pernikahan melainkan dengan wali, hadis nombor 1102. Yang bermaksud sultan menjadi wali bagi sesiapa yang tidak mempunyai wali.
Tetapi jika perempuan tersebut minta dikahwinkan dengan seorang lelaki yang sepupu dan walinya ingin mengahwinkannya dengan lelaki lain yang sepupu, wali boleh melarang anaknya berkahwin dengan lelaki pilihannya dan mengahwinkannya dengan lelaki yang dipilih olehnya jika anak perempuan masih lagi dara. Ini kerana pandangan wali lebih sempurna daripada pandangan anaknya. Di mana dalam soal wali inggan ini, wali inggan maknanya anak tu nak menikah dan anak itu minta izin kepada wali untuk menikah dan wali tidak mau menikah. Dalam kes ini bagaimana kalau yang nak menikah ataupun calon suami kepada anaknya orang yang baik, sepupu, ada pendapatan, mana ada kerjaya, mana boleh sara anaknya. Cuma wali ni dia tak nak, dia enggan. Dalam kes ini seseorang itu boleh membawa kes itu kepada mahkamah. Boleh tanya Jabatan Agama Islam lah kalau di negeri-negeri di mana apabila begitu Jabatan Islam menyiasat macam mana kenapa tidak nikah, di mana Jabatan Islam akan hantar surat kepada wali untuk menasihatkan menikah. Dan apabila dihantar surat 3 kali di mana enggan juga menikah, wali sultan ataupun jabatan agama akan menikahkan anaknya. Mana boleh berpindah daripada hak wali akrab atau wali mujbir itu berpindah kepada wali sultan. Dalam hal itu dia tidak boleh berpindah kepada wali yang bawah. Apabila seorang wali tidak mau menikahkan anaknya, enggan menikah, wali enggan dia panggil hak wali itu tak turun kepada wali yang bawah, wali aba'an ataupun wali bukan mujbir. Hak itu akan berpindah kepada wali sultan. Tu. Boleh faham? Di mana ada 3 benda lah, ada 3 perkara. Nanti ada dia punya keterangan di sini. Ada 3 keadaan yang hak wali mujbir itu ataupun hak wali akrab akan berpindah kepada wali sultan. Satu daripadanya dengan sebab wali itu enggan menikahkannya, sedangkan calon ataupun bakal suami kepada anak ataupun cucunya itu orang sepupu, orang baik, dari segi kacamata agamanya bagus, kemudian enggan. Yang lain lagi yang boleh turun atau berpindah kepada wali sultan apabila seorang wali mujbir ataupun wali akrab itu duduk lebih 2 marhalah dan dia tidak boleh kembali untuk menikahkan anaknya. Ataupun yang ketiga berpindah juga kepada wali hakim dengan sebab wali itu di dalam ihram. Ada 3 perkara yang berpindah kepada wali sultan, tak berpindah kepada wali ke bawah. Dia tak boleh, tidak pergi kepada wali ke bawah seperti adik-beradik bakal pengantin, tidak pergi kepada anak saudara, tidak pergi kepada bapa saudara, tidak pergi kepada sepupu dan sebagainya lah. Jadi pergi terus kepada wali sultan. Ini satu daripadanya, wali enggan. Apa dah wali enggan? Di mana proses yang ada sekarang, mahkamah, yakni Jabatan Islam melalui mahkamah akan menyuruh wali itu menikahkan anaknya dan dihantar surat beberapa kali sehingga tak ingin juga menikahkannya, di mana wali sultan boleh ambil keputusan untuk menikahkan. Sebab kalau dia halang nanti jadi benda yang tidak baik, jadi penzinaan, na'udzubillah. Sedangkan dari segi kacamata agamanya bagus. Cuma mungkin ayahnya tak suka dengan bakal pengantin itu, mungkin dia orang kampung ke, tapi segi kerjaya ada ekonominya bagus, mungkin dia ada pilihan orang bandar ke, tapi segi bandar dan kampung tu bukan nilai agama. Ataupun bakal pengantinnya orang yang tak suka pakai baju semat-semat, pakai jubah ke sana ke sini, jadi dia rasa tak kena dengan jiwa dia. Mungkin dia juga. Ataupun mungkin dia punya bakal pengantin tu mengaji pondok, tapi ekonominya ada, dia ada kerjaya, ada berniaga sebagainya, tapi orang begitu, pakai serban, pakai jubah. Jadi dia ni orang yang lebih bandar sikit, orang yang lebih moden sikit. Jadi tak suka. Tapi sudutnya agama bagus. Jadi dalam bab itu yakni mahkamah, yakni wali sultan melalui mahkamah berhak untuk menikahkan. Dan kerana itulah tidak timbul persoalannya satu orang tu nak pergi menikah ke Thailand dengan sebab benda ni.
ayahnya tak menikahkan, tak mau menikahkan juga, tiba-tiba dia bawa lari pergi ke Thailand. Itu satu benda yang lagi susah, lagi berat kerjanya. Sebab ke Thailand tu belum tentu yang bernikah di Thailand tu sebagai wali sultan, entah apa-apa sindiket ke menikahkan. Kalau bukan wali sultan di Thailand, sindiket yang tidak iktiraf sebagai wali sultan di sana, nikah tu tak sah. Mesti wali sultan di sana juga. Kenapa menikah di sana dia dikira sebagai lebih jauh daripada 2 marhalah? Mana apabila jarak lebih 2 marhalah, wali sultan boleh menikahkannya. Dalam persoalan ini, wali sultan di tempatan boleh menikahkan kalau wali enggan. Itu cara yang lebih baik dan cara yang tidak menyebabkan renggangnya hubungan keluarga. Kalau pergi bawa lagi, tangkap bawa lagi pergi ke Thailand sana, kan dia akan satu perkara yang memalukan, yang menyebabkan hubungan rumah kekeluargaan pun akan jadi putus ataupun menjarak. Jadi benar memalukan. Jadi ada jalan-jalannya. Jadi kita fikir logik lah. Kita tangkap nak orang masuk dalam bonet kereta pergi nikah kat Thailand, agak macam mana? Besok nak jadi, yang tu nak jadi bapak mentua. Apabila bernikah, yang bapa yang sebagai wali itu sebagai bapak mentua, raya nak balik dan sebagainya, sudah tentulah benda tu tidak menyenangkan. Nikah ni ada jalan yang ditetapkan oleh agama untuk mendapat mawaddah warahmah tu melalui semua jalan. Yang ni wali tu sendiri suka gembira. Kalau melalui wali sultan ni sudah tentulah tidaklah boleh merosakkan hati wali tu. Kalau sampai tangkap bawa pergi ke Thailand sana, dah jadi buah mulut orang lah. Macam mana menikah ni tu ke Thailand? Jadi orang punya imajinasi tu jangan jadi buruk. Allahu Akbar, Allah.
sambungannya seterusnya, jika perempuan tersebut meminta dikahwinkan dengan seorang laki-laki sepupu dan walinya ingin mengahwinkannya dengan laki lain yang juga sepupu, yakni sepupu ni sepadan, setara, wali boleh melarang anaknya berkahwin dengan laki pilihannya dan mengahwinkannya dengan lelaki yang dipilih olehnya jika anak perempuannya masih lagi dara. Ini kerana pandangan wali lebih sempurna dari pandangan anaknya. Dan sebaliknya, yakni wali mujbir boleh menghalang perkahwinan anaknya jika perkahwinan itu dua pilihan anaknya sepupu dengan anaknya dan juga pilihan bapanya atau wali mujbir sepupu, di mana wali mujbir ni boleh berhak untuk menghalang perkahwinan itu di pilihan dia, sebab dua-dua tu ada setara. Cuma dari segi pandangan seorang ayah tu lebih kuat ataupun lebih melihat lebih jauh kehidupan anaknya berbandingkan anaknya yang anak dara. Berbanding dengan janda pun tidak boleh untuk dihalang pernikahan itu. Jadi wali ini tidak boleh menghalang pernikahan janda, walaupun dalam hal yang bakal suami itu ada sepupu bagi pilihan janda dan sepupu bagi pilihan wali, di mana hak janda itu juga hak dia, tidak boleh dihalang. Kita ambil sikit lagi. Hukum jika wali tidak ada. Ini dua. Ini perkara yang kedua yang saya sebutkan tadi. Perkara yang kedua, yang pertama tadi wali enggan. Wali enggan bagaimana hukumnya? Turun kepada wali sultan. Tuan-tuan masih ingat? Kan ingat yang tu. Kalau wali enggan menikahkan anak perempuannya, wali mujbir lah, wali mujbir, wali akrab. Kalau wali ab'ad langsung tak ada kuasa pun, dia hanya sebagai wakil. Wali mujbir enggan mengahwinkan anaknya ataupun orang di bawah perwaliannya, yakni hak itu diturunkan kepada wali sultan. Dan yang kedua pun sama juga, dalam kes ini akan turun kepada wali sultan. Sebab apa? Hukum jika wali tidak ada. Jika perempuan mempunyai ramai wali dan wali yang paling hampir tidak ada di situ, jika dia berada di tempat yang jaraknya 2 marhalah atau lebih, yakni 2 marhalah yang perjalanan sehari semalam, hak menjadi wali tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh, wali ab'ad, tetapi ia adalah dikahwinkan oleh wali sultan. Ini disebabkan wali tidak ada di situ, sedangkan hak mengahwinkan perempuan adalah haknya. Apabila dia tidak mampu mengahwinkan perempuan disebabkan ketiadaannya, maka wali sultan akan menggantikannya. Wali ayah ni anak tu nak bernikah, ayah tu duduk jauh daripada 2 marhalah. Wali lain pun ramai, adik-beradik dia, anak saudara dia, bapa saudara dia, sepupu dia semua ada. Walaupun sebegitu, selagi wali akrab ada, wali ayah, wali atuk ada, mesti tidak boleh turun kepada wali yang ke bawah. Dalam kes ini, bagaimana hak wali itu akan turun juga kepada wali sultan. Sebab apa? Wali itu duduk lebih daripada 2 marhalah. Masuk 2 marhalah ni jarak yang mengharuskan untuk jamak dan qasar. 2 marhalah tu jarak yang mengharuskan jamak dan qasar 81 km dan ke atas dipanggil 2 marhalah. Dan kalau wali duduk sejarak itu, di mana bagaimana boleh turun tak dia punya hak tu kepada wali yang bawah daripada ayahnya? Tak boleh. Mesti pergi kepada wali sultan. Sebab wali akrab, wali dekat tu ada. Wali akrab tu maksudnya wali ayah dan wali atuk ada, tak boleh turun kepada wali ab'ad. Pindah juga kepada wali sultan. Jika wali berada di tempat yang kurang daripada 2 marhalah, wali sultan tidak boleh mengahwinkan perempuan tersebut melainkan dengan kebenarannya. Ini kerana dia berada tidak jauh dari situ dan dia boleh pulang. Apa yang perlu dilakukan ialah sama ada dia datang mengahwinkan perempuan tersebut atau mewakilkan kepada orang lain. Hukum ini sama dengan hukum wali yang berada di situ yang bermukim. Dan dalam kes wali yang dia duduk dalam lingkungan jaraknya kurang daripada 2 marhalah, kalau kurang daripada 2 marhalah tidak mengharuskan jamak dan qasar. Dalam kes ini bagaimana? Wali sultan pun tak boleh menikahkan anaknya itu dengan pandangan sendiri, mesti minta izin daripada wali akrab, wali ayah dan atuk itulah.
Dan boleh turun kepada wali lain pun tak boleh. Selagi ada wali aqrab, tak boleh turun kepada wali ab'ad. Wali sultan dalam kes ini pun tak boleh menikahkan kepada anaknya, tapi mesti meminta izin daripada wali aqrab. Tu. Yang jarak kurang daripada 2 marhalah ataupun bermukim. Jadi kena hello lah, kena telefon lah. Ni macam mana anak ni nak menikah, saya ni nak nikahkan anaknya macam mana ni? Pakcik boleh balik tak? Saya ni tak boleh balik. Apa ni, tak boleh nak berjalan jauh. Tapi dia punya jaraknya kurang daripada 2 marhalah. Macam mana pakcik izinkan saya nikahkan anak pakcik? Macam mana? Saya izinkan. Boleh kena minta izin dulu daripada wali aqrab untuk menikahkan jarak yang kurang daripada 2 marhalah. Tapi kalau jarak lebih daripada 2 marhalah, tidak perlu minta izin. Kalau wali itu tidak boleh menikahkan anaknya. Ininya. Mukim, apa maksud mukim? Mukim ni dia kalau kita belajar dalam bab apa ni, bab musafir, satu musafir. Apa maksud musafir? Musafir itu 2 marhalah dia panggil musafir. Perjalanan yang lebih daripada 81 km dan ke atas dipanggil musafir. Kurang daripada itu dia tidak panggil musafir, zahaba, pergi. Contoh sini ke Kelang tak sampai. Sini Kelang ada 80 km tak sampai tak? Sampai. Maknanya kalau kita ke Kelang tu dipanggil tidak musafir lagi, dipanggil zahaba, pergi. Tidak boleh mengambil apa ni, kaedah untuk qasar dan jamak. Yang boleh qasar dan jamak tu lebih daripada 2 marhalah, 81 km dan ke atas dipanggil musafir. Atau masuk musafir perjalanan jauh lebih 2 marhalah. Dan satu lagi mukim. Mukim apa maksud mukim? Yang ni orang yang berpergian pada satu tempat yang jauh dan dia menetap di situ lebih daripada 3 hari, dipanggil sebagai mukim. Pergi satu tempat, yang ni dalam pandangan dia akan duduk lebih daripada 3 hari, di mana di tempat yang menetap itu walaupun jauh, di mana dia sebagai orang bermukim. Yang satu lagi mustautin. Apa maksud mustautin? Orang menetap satu tempat, sama ada dia bekerja, dia ada rumah dan sebagainya, tapi dalam dia punya apa ni, dari pegangannya ataupun dalam daripada apa yang dia faham, dia akan menetap di situ. Walaupun dia tidak ada rumah, tapi dia menetap di situ. Lama dia cari rezeki di situ, ataupun dia belajar lama di situ sampai 4 tahun 5 tahun, dipanggil sebagai orang bermustautin. Di mana orang bermukim dan bermustautin ni orang yang tidak berhak bagi dia untuk mengambil rasah, qasar dan jamak, melainkan orang musafir sahaja. Terdapat 2 wali yang sama tarah, yang sama kuat. Wallahu a'lam. Kita akan sambung nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.